السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sidang jemaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini Allah memberikan keizinan kepada kita untuk kita sama-sama mengambil ibrah, mengambil pengajaran teladan daripada ayat-ayat yang Allah nyatakan di dalam surah Al-Kahfi. Pagi ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang apakah petunjuk teladan dari ayat yang ke-79 yang telah pun kita bacakan pada kuliah yang lalu. Ayat 79 ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam menerangkan apa sebenarnya tindakan yang dilakukan di sebalik beliau melubangi sampan perahu yang dimiliki oleh orang yang miskin. Ayat nombor 79 ni kita mengetahui bahawa rupa-rupanya perahu itu dimiliki oleh orang-orang yang miskin yang mereka gunakan perahu itu di laut. Para ulama tidak dapat menentukan secara jelas perahu itu guna untuk apa. Adakah digunakan untuk menangkap ikan ataupun digunakan untuk mengangkut manusia? Yang pasti perahu itu digunakan untuk mereka mendapat upah, mendapat sesuatu pendapatan. Daripada ayat ni juga sebenarnya orang miskin ni sebenarnya bukan bermaksud dia tidak ada harta apa-apa. Sebab tu dalam ayat ni menyebut limasakin, menunjukkan orang miskin ni dia juga sebenarnya mempunyai harta. Mungkin dia ada rumah, mungkin dia ada kenderaan, tetapi pendapatan dia harian dia itu tidak mencukupi dengan apa yang dia perlukan. Sebab itu disebutkan dalam ayat ni perahu itu adalah milik orang yang miskin. Kenapa Nabi Allah Khadir melubangkan perahu tersebut? Kalau kita lihat secara logik, Nabi Allah Khadir ini telah merosakkan harta milik orang miskin. Kita boleh faham seperti itu. Tetapi kalau kita melihat jawapannya, Nabi Allah Khadir buat macam tu. Dia kata sebenarnya dia nak selamatkan perahu orang miskin ni daripada diambil oleh seorang raja, yang mana raja ni kalau dia nampak mana-mana perahu yang cantik, sempurna, raja tu akan rampas perahu tu. Jadi kalau perahu itu dirampas, maka orang miskin ni sudah pasti tidak mempunyai sebarang pekerjaan yang boleh dilakukan lagi. Oleh kerana itu Nabi Allah Khadir melubanginya. Nanti kita akan bincang dekat teladan. Baik, kita terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Tindakan yang pertama pada ayat itu menunjukkan bahawa harus dibolehkan kita mencari pendapatan di laut. Walaupun kita tahu laut ini bahaya, tetapi kalau itulah salah sumber untuk mendapat pendapatan, maka diharuskan untuk bekerja di laut seperti orang-orang miskin yang mereka memiliki perahu. Tindakan yang kedua yang kita dapat belajar, kita jangan tiru macam malak seperti raja tu. Yang raja itu dia akan ambil mana-mana perahu yang elok.
Maka teladan yang kedua, tindakan yang kedua, kita tidak boleh mengambil harta mana-mana manusia secara batil, secara salah. Dahlah orang miskin, lepas tu raja tu pula nak ambil perahu orang miskin. Bukankah itu dia panggil mengambil harta orang lain secara batil? Ada banyak ayat Quran yang menguatkan teladan yang kedua ni. Ada dalam Al-Quran mengatakan jangan makan harta secara batil. Tindakan yang ketiga daripada ayat nombor 79 ni, kita mendapati tindakan Nabi Allah Khadir ni sebenarnya dia melubangi perahu tu adalah sebenarnya untuk menyelamatkan daripada perahu itu diambil terus oleh raja. Dia panggil kaedah apa? Dia panggil kaedah menolak mudarat yang lebih besar dengan kita terpaksa mengambil mudarat yang lebih ringan daripadanya. Maknanya macam ni, kalau bocorkan perahu tu, merosakkan tak harta benda orang miskin tu? Ada mudarat dia. Mudarat dia mungkin akan menyebabkan terpaksa keluarkan kos untuk baiki dia. Tetapi kalau tak dilubangkan, kalau tidak dibocorkan, nanti perahu itu akan diambil oleh raja. Mana lagi kesan buruk dia yang lebih besar? Perahu itu nak diambil terus oleh raja ke? Ataupun kita lubangkan perahu tu, nampak perahu tu macam tak sempurna? Agak-agak tuan-tuan nak pilih yang mana? Sedangkan orang miskin ni pendapatan dia daripada perahu tersebut. Jadi dekat sini sudah tentu kita akan memberi jawapan. Lebih daripada perahu tu hilang terus, diambil oleh raja, pendapatan langsung dah tak ada, maka baik kita lubang dia sikit, mungkin keluar kos sedikit untuk tampal balik, lebih elok daripada terus diambil oleh raja. Ini dia panggil kaedah menolak risiko yang lebih besar dengan kita terpaksa mengambil risiko yang kecil. Jadi kalau kita faham ayat 79 ni, betul juga. Bijak Nabi Allah Khadir. Agak-agak apa reaksi Nabi Musa? Tapi Allah tak ceritalah. Nabi Musa kata, oh betul juga tak adalah ayat tu kata macam tu. Tetapi di sebalik tindakan Nabi Khadir ni, rupa-rupanya adalah tindakan yang bijak rupa-rupanya. Okay, jelas untuk teladan yang ketiga. Okey, kita terus kepada keterangan ayat yang ke-80 dan 81. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما Ayat 80 dan 81 ni, Nabi Allah Khadir
menerangkan hikmah di sebalik mengapa ia membunuh seorang budak lelaki yang sedang bermain dengan kanak-kanak yang lain yang telah kita ceritakan pada ayat yang sebelum ini. Yang kita tahu pada ketika Nabi Khadir membunuh budak itu, Nabi Musa bertambah mencegah kemungkaran, seperti mana kita pernah bincangkan sebelum ini. Ketika mana melubangi sampan perahu, Nabi Allah Musa menggunakan perkataan imra. Tetapi ketika membunuh, dia mengatakan engkau telah melakukan perbuatan nukra. Okey, menunjukkan bahawa antara melubangi perahu, iaitu merosakkan harta, dengan membunuh, menghilangkan nyawa seseorang, mana lagi besar dia punya maksiatnya? Sudah tentu kita akan kata membunuh itu lebih besar daripada merosakkan harta perahu tersebut. Tapi apa jawab Nabi Khadir alaihi salam? Dia kata budak lelaki yang dibunuh itu, ibu bapanya adalah orang yang beriman. Okey, maknanya budak yang dibunuh tu, mak dia, bapa dia adalah orang yang beriman. Maka kami sangat bimbang, kata Nabi Allah Khadir, bahawa anak dia tu nanti akan mendesak ibu dan bapa mereka melakukan perbuatan zalim dan kufur. Maknanya Nabi Allah Khadir ni dia kata apa? Dia kata, kalau tak dibunuh budak ni, nanti dia akan membesar, dia akan pengaruh bapa dia, ibu dia, supaya bapa dan ibu dia itu menjadi seorang yang kafir. Kat situ. Jadi budak ini tak boleh dibiarkan dia hidup membesar. Maka ia perlu dibunuh demi menyelamatkan agama bapa dia dan agama ibunya. Okay, itu jawapan dia. Nanti kita akan kupas sikit dekat pengajaran. Lepas tu ayat nombor 41. Nabi Allah Khadir kata, walaupun anak lelaki ini dibunuh, kami berharap semoga Tuhan akan bagi nanti anak lain yang lebih bersih jiwanya, maknanya lebih kuat imannya dan lebih mesra kasih sayangnya. Kenapa Nabi Allah Khadir sebut macam tu? Kita tahu kan, anak-anak merupakan perhiasan dalam hidup. Kita akan rasa kehilangan apabila anak tak ada memberi kesan kepada ibu dan bapa. Tetapi Nabi Allah Khadir ni, dia yakin. Dia kata, walaupun anak yang seorang ni telah mati dibunuh, moga-moga nanti Allah akan kurniakan anak lain yang lebih beriman, yang lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Okey. Apakah teladan, tindakan yang boleh kita ambil daripada kisah ayat 80 dan 82 ayat 81 ni? Okay, nombor 1, kita kena jadi seperti ibu dan bapa kepada budak itu, iaitu menjadi orang yang beriman, mukminai. Sebab apa tuan-tuan? Okay. Kalau kita baca pada ayat 80 ni, ibu dan bapa dia beriman, itulah menyebabkan Allah selamatkan dia bagi agama kedua-duanya. Boleh faham tak maksudnya? Maksud dia, orang beriman ni, orang yang soleh ni, Allah Ta'ala jaga. Apa yang Allah Ta'ala jaga kepada ibu dan bapa dia ni? Allah Ta'ala jaga dia daripada anak dia sendiri.
Ia akan merosakkan dia. Ini dipanggil berkatnya. Kalau kita menjadi orang yang beriman, Allah akan jaga kita. Dalam ayat ini Allah jaga daripada anaknya sendiri yang boleh memaksa dia, mempengaruhi dia menjadi orang yang kafir. Jadi itu tindakan yang pertama. Tindakan yang kedua, kita kena berhati-hati dengan fitnah anak-anak. Kenapa kena berhati-hati dengan anak-anak? Kerana anak-anak ini dia boleh jadi influencer. Betul tak? Dia boleh mempengaruhi ibu dan bapanya. Tambah-tambah lagi di umur-umur tua. Kadang-kadang bapa dia terpaksa, ikut je lah anak cakap apa. Benda tak terjadi. Demi nak jaga hati anak, kita terpaksa ikut je lah. Anak kata apa, anak cadang apa, anak minta buat apa. Jadi hati-hati. Kerana ayat 81 ini membuktikan bahawa anak-anak boleh mempengaruhi kedua ibu bapa. Sebab itu, dalam ayat yang lain, kalau kita tengok dalam surah At-Taghabun, ayat nombor 14, Allah telah isytiharkan bahawa, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Allah bagi tahu. Bukan kita nak bermusuh dengan anak, tidak. Tapi anak ni kadang-kadang dia boleh menjadi musuh kita kepada agama. Kalau zaman dulu orang nak berhijrah ni, nak ikut Nabi Muhammad ni, tapi disebabkan anak-anak dan isteri ni tak jadilah nak berhijrah. Ada tu. Ada manusia ni dia terkesan dengan isterinya, pasangannya dan juga pada anak-anaknya. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan fitnah anak-anak seperti mana yang berlaku pada ayat nombor 80. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari pada ayat nombor 81 ni, kenapa Nabi Allah Khadir kata, aku berharap, dia kata kami berharap Allah Ta'ala akan gantikan anak yang lebih baik. Kenapa? Di sini kita dapat belajar, apa sahaja yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan, yang Allah perintahkan dalam hidup kita, kita kena bersangka baik bahawa apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, pasti akan ada kebaikan di sebaliknya. Faham tak maksudnya? Allah perintahkan Nabi Allah Khadir untuk membunuh budak itu. Siapa yang perintah? Kalau ikut bagi kita, janganlah bunuh budak tu. Tetapi yang memerintahkan dibunuh adalah Allah. Maknanya apa saja yang Allah perintahkan, pasti di sebalik itu ada kebaikan. Kebaikan ni apa? Allah gantikan anak yang lebih baik daripada anaknya yang satu tadi itu. Tengok kisah Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim, apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Menyembelih anak dia. Kalau kita jadi macam Nabi Allah Ibrahim, sanggup tak? Anak ni kita sanggup korban nyawa, jiwa, raga kita demi anak-anak. Tiba-tiba Allah perintahkan sembelih anak. So macam mana nak buat? Tetapi kita belajar pagi ni, apa yang Allah perintahkan pasti ada kebaikan di sebaliknya. Seperti mana yang dipegang oleh Nabi Allah Khadir alaihi salatu wassalam. Baik, kita terus kepada bacaan ayat yang ke-82. Cuma waktu pun dah sampai 20 minit. Jadi besok insya-Allah kita akan sambung
bacaan pada ayat yang ke-82 dan kita akan menggali, mencari apakah teladan, apakah petunjuk lain yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-82. InsyaAllah kita akan pelajari pada keesokan pagi. Jadi boleh baca terlebih dahulu nota yang ada di tangan tentera perempuan, dan saya ada bawa lagi beberapa nota, nanti boleh ambil. Ini adalah nota yang terakhir yang dapat dibekalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. So, boleh manfaatkan. Moga-moga Allah memberikan kita rahmat, memberikan kita keberkatan pengisian pada pagi ini. Moga-moga dapat sesuatu yang boleh dibawa balik untuk ditambah baik, untuk dijadikan sebagai pegangan, panduan daripada apa yang kita pelajari pada pagi ini. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.